Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Khairi bin Ismail, Guru Sains dari SMK Seri Perak. Hari ini akan mengajar subjek sains tingkatan 4, bab 9 iaitu mengenai kimia industri. Dan tajuk yang diberi ialah polimer. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, kita tengok dulu apakah standard pembelajaran pada topik ini. Standard pembelajaran 9.3.3 iaitu berkomunikasi mengenai ciri-ciri getah asli dan proses pemvulkanan getah. Kita tengok apakah itu getah asli. Getah asli ataupun lebih dikenali sebagai lateks. Getah asli ataupun lateks ialah getah yang diproses daripada susu getah dan ditoreh daripada pokok getah. Antara ciri-cirinya ialah kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik dan tidak terlap udara. Tidak terlap udara ni macam lebih kurang kalau kita buat belon. Kita tiup belon, udara tu tak keluar. Maksud dia itulah tidak terlap udara. Seterusnya dalam topik ini kita akan lihat kesan asid ke atas lateks. Apa yang akan terjadi apabila asid ditambahkan kepada lateks? Jawapannya, lateks akan bergumpal apabila bertindak balas dengan asid, iaitu ion positif. Kenapa jadi macam tu? Kita tengok. Di dalam lateks terdapat molekul-molekul getah berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Dan terdapat cas-cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tersebut. Kita tengok dalam gambar rajah tu. Kita akan nampak membran getah dekat tengah, rantai polimer getah. Kemudian di luar ni ada membran protein dan di luar membran protein tu terdapat cas negatif. Apabila molekul-molekul getah ni bercas negatif, maka dia akan menolak satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan molekul getah menolak satu sama lain. Kenapa dia menolak tadi? Sebab bercas negatif. Dan bila dia menolak, maka dia akan kekal wujud sebagai cecair. Seterusnya, apabila asid ditambahkan ke dalam lateks, ion-ion hidrogen yang bercas positif daripada asid akan meneutralkan cas negatif pada permukaan membran protein. Ini gambar rajah molekul getah tadi. Kemudian bila kita tambahkan asid, maksudnya kita letakkan atau kita tambahkan cas positif. Bila terdapat cas positif, maka dia akan meneutralkan cas-cas negatif yang terdapat pada membran protein getah tadi. Ini pun sama juga molekul getah, kemudian dia ditambahkan asid, maka dia akan meneutralkan cas-cas negatif tadi. Bila dia neutralkan, maksud dia cas dah tak ada, maka apabila cas-cas negatif, tiada cas-cas negatif, molekul-molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain dan menyebabkan membran protein pecah. Bila dah tak ada cas, maksud dia tak akan menolak dah. Bila dia tak menolak, maka dia akan berlanggar antara satu sama lain. Hasil pelanggaran tadi akan menyebabkan membran protein tadi pecah. Bila dah pecah, kita tengok yang kelima. Disebabkan oleh itu, rantai polimer getah akan keluar
dan saling berbelit lalu membentuk gumpalan pepejal. Okey, ini adalah bentuk getah yang dah terkeluar daripada membran protein. Ini pun sama, getah yang telah terkeluar daripada membran protein. Kemudian bila dia duduk ataupun berlanggar, dia akan menjadi gumpalan pepejal. Okey, ini adalah getah yang dah membeku ataupun menggumpal. Okey, kita tengok eksperimen yang menunjukkan hasil gumpalan getah tadi apabila ditambahkan asid. Okey, ini gambar rajah dia. Ini adalah video yang menunjukkan tindak balas ataupun kesan apabila ditambahkan asid. Okey, bila kita tambahkan asid etanoik ke dalam getah, maka dan dikacau untuk beberapa ketika, maka dia akan menghasilkan gumpalan. So, macam dalam eksperimen ni telah saya jalankan. Okey, dia akan menghasilkan gumpalan. Kalau kita tengok, okey, seterusnya. Tadi kita tambahkan asid. Sekarang apa yang akan terjadi kepada lateks sekiranya kita tambahkan alkali? Okey, tengok muka pun terperanjat ni. Kesan alkali terhadap lateks. Getah asli ataupun lateks akan kekal cair apabila bertindak balas dengan alkali. Oh, tadi tambahkan asid dia menggumpal. Tapi sekarang bila kita tambahkan alkali, dia kekal cair. Okey, kenapa jadi macam tu? Okey, ini adalah molekul molekul getah tadi. Okey, dalam dia ada polimer getah dikelilingi oleh membran protein dan di luarnya ada cas negatif. Tapi sekarang dekat luar dia ada tambahan iaitu cas positif yang dihasilkan akibat tindakan bakteria. Okey, so apabila benda-benda terjadi, kita tambahkan alkali. So bila ada alkali, okey, ni alkali. Alkali ni akan meneutralkan cas positif yang terhasil akibat tindakan bakteria. Okey, bila dia neutralkan cas daripada bakteria tadi, maknanya molekul getah ni akan dikelilingi oleh cas negatif. Dan bila molekul getah ni cas negatif, maka dia akan saling menolak antara satu sama lain dan dia akan kekal cair. Okey, kita tengok penerangan dia. Apabila alkali ditambahkan ke dalam lateks, ion-ion hidroksida daripada alkali akan meneutralkan ion hidrogen yang dihasilkan oleh tindakan akibat tindakan bakteria. Okey, jadi cas-cas negatif akan kekal pada membran protein dan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar. Maka molekul getah akan kekal dalam keadaan cair. Okey, kita tengok video yang setelah saya buat untuk tindakan alkali, kesan alkali terhadap lateks. Okey, so kita tambahkan larutan amonia ke dalam lateks dan dikacaukan. Okey, kita tengok hasilnya. Okey, masih tiada gumpalan. Tambahkan lagi alkali. Masih tiada lagi gumpalan. Tambahkan, kacau lagi.
dan masih tiada gumpalan. Okey. Seterusnya, masih lagi berkenaan getah, cuma sekarang kita nak tingkatkan dia punya sifat getah tadi, kita kena jalankan proses pemvulkanan getah. Apakah itu proses pemvulkanan? Proses pemvulkanan maksudnya kita tambahkan sulfur ke dalam getah. Sama ada melalui proses pemanasan ataupun proses rendaman. Okey, kita tengok sifat getah asli dapat ditingkatkan untuk menjadikannya bahan yang sesuai untuk membuat pelbagai jenis barang. Melalui proses ini, atom-atom sulfur ditambahkan ke dalam molekul polimer getah asli dan membentuk rantai untuk menghasilkan rangkai silang antara polimer getah. Oleh itu, apabila daya dikenakan, rantai polimer getah tervulkan sukar menggelongsor dan apabila haba dikenakan, molekul getah tervulkan sukar diputuskan pula. Okay, ini adalah gambar raja untuk polimer getah asli. Okay, melalui proses pemvulkanan, getah asli akan dipanaskan bersama sulfur dan hasilnya dia akan membentuk ikatan silang sulfur dengan polimer getah. Okay, ini adalah ikatan silang dia. Okay, rangkai silang sulfur. Okay, rantai polimer getah tervulkan. Getah asli, proses pemvulkanan akan menghasilkan getah tervulkan. Okey, ciri-ciri getah tervulkan ialah getah tervulkan lebih tahan terhadap haba, keras, lebih kuat, lebih kenyal, tidak telak terhadap cecair, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, tidak mudah teroksida, maksud dia lambat untuk buruk lah, lebih kurang macam tu, di udara dan penebat elektriknya lebih baik berbanding getah asli. Okey, getah tervulkan sesuai digunakan untuk membuat tayar kenderaan. Okay, kalau kita tengok tayar kereta warna hitam, maksudnya getah tervulkan tu pun warna hitam dan dia buat sarung tangan dan tapak kasut. Okey, itu so habis dah untuk hari ini pembelajaran kita. Sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Diharap video ini dapat membantu para pelajar untuk memahami tajuk ini dengan lebih baik. Saya sudahi dengan ucapan sekian, terima kasih.